dalam rumah. Assalamualaikum kepada para pemanah yang berada di bukit rumah. Okey, di atas yakin hati kami yakin, punya kami yakin kamu di kalangan orang-orang yang beriman. So tuan-tuan dan puan-puan, kita untuk makluman saya sambung tadi, Uhud adalah peperangan balas dendam daripada kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Okey, so bila mereka berbalas dendam, maksudnya mereka datang dengan moral yang lebih tinggi berbanding dengan Badar. Okey, so bila mereka datang berbalas dendam, mereka ada satu tujuan iaitu untuk membunuh yang ada dekat Badar. Okey, kerana itu mereka dah ada target. Bila dah ada target, bila mereka datang berperang, mereka berperang untuk mencari target mereka dahulu. Baru mereka memperang yang lain-lain. So keutamaan mereka tu dah ada. So itu yang menyebabkan Badar ya Uhud ini moral kaum musyrikin luar biasa. Kita kena ingat moral kaum muslimin pun luar biasa. Okey, kenapa? Kerana kaum muslimin tidak ada pilihan. Dia syahid di syurga. Dia menang dapat harta dan berperang bersama-sama Rasulullah. Itu yang paling utama. So benda itu tidak ada nanti tulus lah, istilahnya nanti tulus untuk orang muslimin lah. Baik. So sekarang ni bila kita berada dekat apa ni makam para syuhada. So kita boleh lihat masjid itu masjid syuhada. Dikatakan tampak makam yang sebenar adalah dekat makam dekat masjid para syuhada itu. Tetapi berlaku banjir besar. Telah berlakunya banjir besar sehingga kan apa ni jenazah Uhud ni terapung kembali keluar daripada tanah dan kemudian mereka dialihkan ke sini. Okey, so boleh faham kan? Kerana itu kita ada masjid sebelah sana dan kita ada makam itu antara riwayat yang diceritakan lah tentang Uhud. Baik, so peperangan Uhud ni dia berlaku pada bulan Syawal. Badar berlaku pada bulan Ramadan 2 Hijrah. Uhud berlaku pada bulan Syawal 3 Hijrah. Setahun selepas berlakunya peperangan Badar dan pada permulaannya kaum muslimin tak menang. Pada permulaannya kaum muslimin menang. Maksudnya orang Mekah musyrikin ni bila dia datang mencari target, tak sempat dia jumpa target dia dah bila dia. Kenapa? Kerana kaum muslimin telah pun okey. Dan kesatuan kaum muslimin ketika itu sangat-sangat kuat. Kenapa dia sangat-sangat kuat? Tuan-tuan dan perempuan boleh melihat di dalam peta yang saya bagi dalam grup WhatsApp masing-masing. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana pasukan pemanah yang berada dekat atas itu dah berjaya menembak para musuh sebelum daripada para musuh attack para kaum muslimin. So di bahagian belakang kita ini di bahagian depan tu bukit rumah. Kaum musyrikin datang daripada ladang kurma kita tadi. Okey, dia datang daripada situ. So bila dia datang ke sini, kaum muslimin ke sini, belum sempat dia nak attack kaum muslimin, dia dah kena pemanah dekat bukit rumah itu. Okey. So bila dah kena pemanah di situ, kawasan dia dah pecah-pecah. Dia dah pecah-pecah sehinggalah mereka cuba melarikan diri. Bila mereka melarikan diri, mereka dah meninggalkan beberapa harta-harta yang mereka bawa tu mereka tinggalkan. So bila mereka melarikan diri, para pejuang pemanah dia mula melihat harta, mereka lupa tentang arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bermulanya peperangan. Arahan Nabi jelas. Arahan Nabi adalah walau apa pun berlaku, kalau kau dengar perkabaran yang aku telah meninggal dunia, jangan kau tinggalkan bukit pemanah ini. Tetapi mereka terlupa. Kita kena ingat para sahabat juga manusia. Mereka terlupa, maka mereka turun untuk mengejar ganimah. Apabila mereka turun untuk mengejar ganimah, tuan-tuan mungkin biasa dengar Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pejuang Islam, tetapi peperangan Uhud dia masih lagi bersama dengan kaum musyrikin. Dia masih lagi menjadi panglima perang kaum musyrikin. Dia mengetahui pasukan berkuda kaum musyrikin untuk pusing bukit rumah ini. Dia dah lari tau. Sekarang ni dia dah lari, kaum Islam dah dalam kawasan majoriti. Sekarang ni dia pusing bukit rumah ini. Dulu bukit rumah tinggi. Sekarang kerana orang dah naik, dia dah jadi lebih rendah. Okey? Betul. Dia kena habisan. Dulu tinggi. Kalau kat mana mungkin dia boleh tembak musuh. Sedangkan ini Uhud. Jadi rumah. Takkanlah sekangkang kera tu boleh tembak musyrikin kan? Dulu tinggi, so sekarang dah jadi rendah. Okey, baik. So sekarang ni bila dia nampak pasukan muslimin dah turun, pasukan pemanah yang kuat tadi, benteng utama frontliner tu dah tak ada dekat atas bukit, maka Khalid Al-Walid bersama pasukan musyrikin patah balik. Dia pusing bukit rumah tu, dia masuk daripada, dikatakan dia masuk dekat bahagian belakang masjid ni. Attack kaum muslimin yang ada dekat tempat kita berdiri sekarang ni. So dia attack belakang. Dia dah jadi double front lah. Maksudnya dah ada dua. Satu kat bahagian tempat asal, satu lagi daripada pasukan berkuda Khalid Al-Walid dekat bahagian belakang. Attack kaum muslimin. So kaum muslimin dah ada dekat tengah-tengah.
Dan dikatakan pada ketika itu dia punya sesak je, kerana terlalu ramai manusia dan dengan keadaan panik dan kelang kabut dia ketika itu, berlaku pada kaum muslimin bunuh sesama kaum muslimin. Itu yang berlaku pada perang Badar. Dah tak nampak. Kenapa dah tak nampak? Kerana dah jadi kelang kabut. Kat depan ada musuh, kat belakang ada musuh. Tak sempat nak libas kat depan, dah kena. Pergi pusing ke belakang, tak sempat nak libas yang itu, kawan kat belakang dah kena. So, dia dah jadi dua musuh. Muslimin dah ada kat tengah-tengah. Kerana itulah Nabi SAW pada peperangan yang ketika dikepung itu, Nabi tinggal bersendirian. Sorang-sorang Nabi pergi melawan, sehingga dan direkodkan di dalam kisah tersebut, direkodkan lebih kurang dalam 20 orang Nabi SAW dibunuh. Nanti saya membunuh. So nanti saya confirm kembali dari segi jumlah dia. Tapi tak silap saya 20 orang dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Nanti saya confirm kembali. So 20 orang Nabi bersendirian untuk membunuh para musyrikin, sehingga kan Nabi SAW dikabarkan telah meninggal dunia dalam Uhud ini. Berita Nabi dah meninggal dunia tu muncul. Kenapa? Kerana dah tak nampak dah sesama mereka. So berita tentang Nabi itu dah meninggal dunia tu muncul, kaum musyrikin munculkan perkataan gosip tersebut, ceritakan fake news tersebut, menyebabkan orang Islam hilang moral. Bila orang Islam dah hilang moral, bila orang Islam dah hilang moral, dia tak larikan diri, dia berjuang lagi, tetapi berjuang tanpa tujuan. Okay, dia dah berjuang tanpa tujuan. Ketika itulah Nabi SAW telah pun dibawa, telah dibawa oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah ni adalah sahabat Nabi. Abu Dujanah ni badannya besar. Kalau dia pakai serban, ketika peperangan Uhud, dia memakai serban warna merah. Nabi SAW mengatakan, kalau Abu Dujanah pakai serban warna merah, sesiapa musuh yang berjumpa dengan dia, confirm mati. Dan memang betul, Abu Dujanah telah pun membunuh lebih ramai kaum musyrikin ketika dalam peperangan Uhud ini. Okey, so apabila Abu Dujanah berjumpa dengan Nabi SAW, Abu Dujanah telah pun membantu Nabi SAW untuk membawa je ke kaki Bukit Uhud, yang mana insya-Allah pada hari esok kita akan pergi tengok untuk ziarah tambahan kita dekat kawasan kaki bukit tu. Kawasan kaki bukit tu kat bahagian belakang Bukit Uhud ni. Okey, maksudnya ketika itu kawasan sini dah penuh tau. Kita kena ingat, musyrikin 3,000, muslimin 700. Asal 1,000 tapi 300 dah melarikan diri. Kaum munafik, so tinggal 700 saja. 700 melawan 2,000 lebih ketika itu. Okey? So Nabi SAW telah pun dibawa ke bahagian belakang sana, dan bila dibawa ke bahagian belakang sana, Nabi SAW duduk situ berehat. Dan ketika itu gigi Nabi dah patah. Okey? Untuk makluman, gigi Nabi SAW patah, dan dia pun dikatakan dalam riwayat di bahagian mulut ni dah terkoyak. Okey, Nabi SAW dah koyak. So anak dia Sayyidatina Fatimah ambil kayu dia bakar, dia tekuk untuk menghentikan pendarahan. Itu yang berlaku ketika peperangan Uhud ini. Okey, baik. Kita pendekkan cerita lah kerana masa tak banyak. Kita pendekkan cerita, nanti dia akan datang, kita akan top up cerita tentang Uhud ni. Baik, dipendekkan cerita, Sayyidina Hamzah meninggal dunia disebabkan ditombak oleh Wahsy. Okey, dan apabila ditombak oleh Wahsy, seperti biasa, Hindun akan datang pergi Hamzah, dia membelah dada Hamzah dan dia mengambil peparu, dikatakan peparu, ada dikatakan hati, dia mamah ni maksud makanlah, dia makan. Dia gigit je tu, tapi tak telan. Dia gigit hati Hamzah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak otak kat tepi tu, dekat tengah tu? Itulah dia penguburan Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, so itu kubur Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey, baik. So Nabi SAW tahu bapa saudara dia dah meninggal dunia. Sedih Nabi SAW. Sedih. Wahsy ni kesudahannya dia masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi tak nak jumpa dia. Dia masuk Islam, tapi Nabi tak nak jumpa dia. Kenapa Nabi tak nak jumpa dia? Nabi rasa terlampau sedih kerana Wahsy dah bunuh bapa saudara dia. Okey, Nabi maafkan Wahsy. Kita kena ingat beza Nabi maafkan Wahsy, tapi Nabi tak nak jumpa dia. So kalau andai kata kita, ada orang buat salah dengan kita boleh maafkan orang tu, tapi kita juga ada hak untuk tak berjumpa dengan orang tu. Okey? So itu antara salah satu apa yang Nabi SAW buat. Okey? Dan itu hak kita lah, hak diri kita, untuk diri kita. Baik. So pendekkan cerita, Abu Sufyan jumpa Nabi. Jumpa Nabi kat mana? Kat kaki bukit yang esok kita nak pergi ni. Okey? Jumpa Nabi kat situ. Abu Sufyan adalah ketua kepada kaum musyrikin. Abu Sufyan duduk dekat kuda dia jumpa kat Nabi, dia cakap kepada Nabi SAW, dia cakap, jumpa tahun depan dekat Badar.
SAW dah mati, dah meninggal dunia. So dia dah rasa gembira. Tiba-tiba dia terjumpa dengan Nabi. Dia terjumpa dengan Nabi, dia rasa terkejut. Dia rasa macam dia nampak dengan hantu. So bila dia nampak macam hantu, dia rasa panik. Dia terus kata kepada Nabi, jumpa engkau pada tahun depan dekat Badar. Kerana itu perang Badar ada 2 kali. Ada perang Badar pertama, ada perang Badar kedua. Bezanya perang Badar pertama jadi, perang Badar kedua Abu Sufyan terlampau takut, dia patah balik pergi ke Mekah. So tak terjadi perang Badar kedua. Tapi Nabi SAW dengan kaum muslimin dah ada dekat Badar. Dah ada dekat Badar, dah ada stay 8 hari dah pun dekat Badar menunggu kaum musyrikin. Okey. So cerita dia sekarang ni adalah apabila kaum muslimin dah ramai meninggal dunia, okey, kaum musyrikin pula dah berjaya membunuh dia punya target-target utama. Tapi kita kena ingat satu perkara. Musyrikin tak berjaya bunuh Nabi. So bila musyrikin tak berjaya bunuh Nabi, sebenarnya kaum musyrikin tak menang. Kerana tak capai objektif utama, betul? Itu satu. Musyrikin tak menang. Itu yang pertama, kerana Nabi tak mati. Yang kedua adalah kerana Madinah tak ditawan. Dia perang kat Uhud, Madinah masih ada. Madinah tak ditawan. So sekarang ni menang tak musyrikin? Musyrikin tak menang, Madinah masih ada. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah musyrikin ni dia hanya menang saja, hanya membawa balik harta-harta ganimah daripada kaum muslimin saja. Tapi dalam masa yang sama, orang Islam pun dapat juga harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. So sebenarnya Uhud ini dia kalah dalam menang. Menang dalam kalah. Lebih kurang macam itulah. Nampak dari segi visual Uhud seperti kalah. Tapi hakikat dia sebenarnya kita boleh katakan yang muslimin menang dalam Uhud. Kenapa? Satu, Islam tertegak. Yang kedua, orang Islam dapat membezakan mana kaum muslimin, mana kaum munafik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan terjadinya Uhud ini, orang Islam ada satu moral yang lebih kuat, iaitu kalau kita tak berusaha, Allah tak bantu. Keyword dia usaha. Kerana Badar dia adalah usaha. Mereka berusaha, maka Allah turunkan malaikat daripada Jabal Malaikat di Badar, maka dapat bantuan. Di Uhud juga dia kurang saja je. Kerana dah ada mentaliti tu tau. Dah ada mentaliti, kita pasti balik. Jadi justru kurang usaha. Bila kurang usaha, kita akan mengalami kekalahan. So moral of story adalah usaha itu nombor satu, baru kita bertawakal kepada Allah. Usaha itu point dia, itu yang pertama. Dan yang kedua, dengar arahan dan patuh kepada arahan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar arahan. Kalau Nabi kata stay kat situ, maka stay kat situ. Kalau saya kata stay di sini, stay di sini. Okey? Ingat itu kita arahan. Okey? So ingat arahan tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita Uhud ni panjang.